Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Okey, hari ini cikgu akan mengajar tentang 2.2 respirasi dan fotosintesis. Apa yang kamu akan belajar adalah ada 4 subtopik, iaitu berkomunikasi mengenai respirasi sel, fotosintesis, proses respirasi dan dengan fotosintesis, dan menerangkan perkaitan fotosintesis dengan respirasi. Okey, jadi kita pergi yang pertama. Komunikasi tentang respirasi sel. So, apa yang kita perlu belajar dalam subtopik yang pertama ini ialah mengetahui ada dua jenis respirasi sel, maksud respirasi sel dan juga persamaan respirasi sel. Okey, sebelum kita pergi lebih dalam, cikgu nak tanya, pre-knowledge kamu, apa yang kamu tahu tentang respirasi? Okey, ya, kebanyakan pelajar akan jawab respirasi ialah bernafas, tarik nafas dan hembus nafas. Okey, kalau kamu ingat lagi, okay, dalam subtopik yang lepas kita ada belajar tentang sistem respirasi. Kalau kamu ingat gambar rajah ni, okay, fungsi sistem respirasi ialah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida daripada sel badan. Ini merujuk kepada respirasi luar. Okay. So, organ yang terlibat antaranya hidung dengan peparu. Okay, tapi kita nak pergi lebih deep lagi. Sebenarnya respirasi ni ada dua jenis. Okay, itu respirasi luar. Yang pertama tu yang kamu jawab tadilah. Okey, hembus nafas dan tarik nafas. Kita ada lagi satu iaitu respirasi dalam, juga dikenali sebagai respirasi sel. Okey, respirasi luar tadi pertukaran gas antara organisma dengan persekitaran, bawa masuk oksigen, bawa keluar karbon dioksida. Okey, manakala respirasi dalam ialah proses pengoksidaan dan penguraian glukosa untuk membebaskan tenaga. Okay, bila cakap tentang tenaga, ia berlaku di dalam mitokondria, berlaku di dalam sel. Okay, kita pergi lebih dalam lagi. Okay, sekarang kita nak fokus kepada respirasi sel, ya, bukan respirasi luar. Respirasi sel tadi umumnya ialah proses penguraian makanan, iaitu pengoksidaan glukosa untuk membebaskan tenaga. Okay, tenaga tu yang kita akan gunakan. Okay, gunakan untuk semua proses hidup dalam badan. Okay, apa contoh proses hidup dalam badan? Pertumbuhan, perkumuhan. Okay, apa yang diperlukan untuk buat respirasi sel ini? Ada dua sahaja, iaitu kita perlukan glukosa dan juga oksigen. Apa pula hasilnya? Ada tiga hasil dia, karbon dioksida, air dan tenaga. Okay, yang kedua, kamu perlu tahu tadi ialah persamaan respirasi sel, iaitu glukosa tambah oksigen. Okey, menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Okey, kena ingat persamaan respirasi dia selalu keluar periksa. Okey. Yang belakang ni karbon dioksida, air, tenaga tu dia tak kira, tak tersusun pun tak apa, yang penting ada tiga ni, sama juga kat depan ni. Okey. Biasanya glukosa kita akan tulis di depan lah. Kita pergi yang kedua, fotosintesis. Kita nak tahu apa yang kita nak belajar ialah maksud fotosintesis, 4 keperluan fotosintesis, persamaan fotosintesis dan juga ujian kanji, prosedur ujian kanji. Okey, jadi fotosintesis. Okey, amnya fotosintesis, kalau cikgu tanya pelajar, fotosintesis ialah proses tumbuhan hijau buat makanan. Okey, yang lebih spesifik lagi ialah tumbuhan hijau mensintesiskan makanan, okey, iaitu glukosa. Okey, glukosa ni nanti dia akan disimpan dalam bentuk kanji. Okey, apa yang kita perlukan untuk buat proses fotosintesis ni? Apa yang tumbuhan hijau perlukan, maksud cikgu iaitu ada 4 yang diperlukan, iaitu cahaya, klorofil, karbon dioksida dan juga air. Okey, cahaya matahari ni dia akan menyerap ke dalam klorofil. Klorofil ni ada di dalam kloroplas. Fungsinya memerangkap cahaya matahari. Kalau kamu ingat lagi, kita ada belajar. Okay, manakala karbon dioksida ini dia akan masuk melalui stoma dan air masuk ke dalam tumbuhan melalui akar. Hasilnya ialah glukosa dan juga oksigen. Gas oksigen yang kita perlukan tu. Okay, jadi cikgu dah cakap tadi, glukosa dalam tumbuhan dia akan disimpan dalam bentuk kanji, iaitu simpanan karbohidrat dalam bentuk kanji. Kemudian kalau kita nak pastikan adakah tumbuhan itu melakukan fotosintesis, kita boleh buat ujian iodin, iaitu ujian kehadiran kanji. Okey, kita gunakan larutan iodin. Okay, dia boleh menunjukkan proses fotosintesis itu berlaku jika ujian kanji itu positif.
Okey, sekarang kita lihat gambar rajah ni sama macam dekat dalam buku teks kamu. Yang kita perlukan satu ialah tenaga cahaya yang akan diperangkap oleh klorofil berada di dalam kloroplas. Kemudian kita ada karbon dioksida yang masuk ke dalam daun melalui stoma. Okey, kemudian yang keempat ialah air. Air naik ke dalam tumbuhan melalui akar. Okay, apa hasilnya? Hasil tu yang keluar. Yang keluar tu ada dua sahaja, iaitu glukosa dan juga oksigen. Okey. So, macam mana persamaan dia? Okey, persamaan dia ialah karbon dioksida tambah air. Okey, kemudian kita buat anak panah. Bahagian atas kita buat tenaga cahaya, bawah klorofil. Hasilnya adalah glukosa dan juga oksigen. Okay, persamaan perkataan fotosintesis ini juga penting selalu keluar. Jangan tertukar dengan persamaan respirasi sel tadi. Okey, kemudian seterusnya yang keempat kamu perlu tahu ialah ujian kehadiran kanji. Okey, so kita ada 4 step di sini. Okey, step yang pertama tu kita perlu didihkan selai daun hijau dalam bikar selama 5 minit. Okey, mula-mula air ni perlu dididihkan. Okey, air dah mendidih baru masukkan daun hijau. Okay, dekat sini kita gunakan raya. Okey, masukkan daun hijau ke dalam air yang mendidih selama 5 minit. Apa fungsinya? Okey, untuk melembutkan daun dan memecahkan dinding sel yang ada pada sel-sel daun. Okey. Bila dinding sel itu dipecahkan, barulah kita boleh uji sama ada kanji ke tidak dekat dalam tumbuhan, dekat dalam daun tersebut. Okey, step yang kedua ialah kita dah keluarkan tadi, dah panaskan ni kan 5 minit, keluarkan, masukkan pula kat dalam test tube. Okey, kemudian masukkan daun dalam test tube, kemudian letakkan etanol. Letakkan etanol. Kenapa kena pula letak dekat dalam tabung uji ni? Okey, sebab apa? Okey, lihat kat sini langkah berjaga-jaga ni. Okey, etanol sangat mudah terbakar. Dia sejenis alkohol, bahan mudah terbakar. Jadi kita tak boleh nak panaskan dia secara direct dengan api. So kita kena gunakan water bath. Okey, kat sini Okey, kemudian rasa-rasanya apa fungsi etanol ni? Dah ada jawapan dekat situ dalam buku teks tu. Cuba tengok. Etanol menyingkirkan klorofil pada daun kan? Okey, betul. Itulah fungsi etanol, menyingkirkan klorofil. So, bila klorofil warna hijau tu dah tak ada, bila kita warnakan dengan iodin, baru kita nampak ada tak kehadiran kanji. Kalau klorofil ini tidak singkirkan, susah untuk kita lihat sama ada ujian kanji itu berjaya ataupun tidak. Sama ada ujian kanji itu, iodin tu berubah ke tidak warna dia. Okey, kemudian lepas kita dah rendamkan, cikgu rasa dalam 2 minit macam tu. Okey, kita keluarkan daun ni tadi. Keluarkan menggunakan forceps. Okey, kemudian kita rendamkan balik dalam air panas. Okey, tadi air mendidih ni air panas. Gunakan balik air tadi. Okey, rendamkan. Apa fungsi dia? Okey, sama macam ke atas tadi untuk melembutkan daun juga. Okey, kemudian lepas dah rendam mungkin dalam 1 minit tu just untuk singkirkan alkohol tadi. Okey, kemudian kita letak di atas jubin putih daun tadi. Okey, lepas tu kita boleh titikkan beberapa titik larutan iodin ke atas daun. Okey, so apa dia fungsi dia? Untuk menguji kehadiran kanji. Okey, jadi ujian iodin ni kalau dia positif, apa hasil dia? Okey, warna biru tua terhasil apabila larutan iodin dititiskan ke atas cebisan-cebisan daun. Okey, kalau iodin ni, larutan iodin ni dia warna coklat muda. Okey, kalau tak ada kanji, dia akan kekal warna dia coklat muda. Tapi kalau ada kanji, okey, dari coklat tu dia akan berubah menjadi warna biru tua. Okey. Seterusnya yang ketiga, membezakan proses respirasi dengan fotosintesis. Okay, dalam ni ada sikit je, iaitu kita kena tahu 6 perbezaan antara respirasi sel dengan fotosintesis. Okay, yang ni ada dekat dalam buku teks. Okey, jadi yang pertama, respirasi sel berlaku sebab respirasi sel adalah proses pengoksidaan glukosa untuk menghasilkan tenaga. Okay, jadi dia dalam sel dia berlaku dalam mitokondria. Manakala fotosintesis
Okey, membuat tumbuhan hijau membuat makanan, okey, melalui dengan menggunakan tenaga cahaya, karbon dioksida, air dan juga klorofil berlaku di kloroplas. Okey, respirasi sel membebaskan tenaga, iaitu daripada tenaga kimia, okey, diproses, okey, menghasilkan tenaga. Manakala fotosintesis pula, okey, dia menyerap tenaga. Okey, menyerap tenaga apa? Tenaga matahari tadi diserap untuk hasilkan glukosa. Okey, kemudian respirasi sel berlaku kepada manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Manakala fotosintesis berlaku pada tumbuhan dan mikroorganisma yang mempunyai kloroplas dan klorofil sahaja. Okey, kemudian respirasi sel, okey, glukosa digunakan ataupun diuraikan. Okey, pengoksidaan glukosa. Bila kita cakap pengoksidaan, maksudnya gunakan oksigen. Oksida gunakan oksigen untuk hasilkan tenaga. Manakala pada fotosintesis, glukosa disintesiskan ataupun dihasilkan kemudian disimpan dalam bentuk kaji dalam tumbuhan. Okey, respirasi sel perlukan glukosa dan juga oksigen sebagai bahan utama, manakala fotosintesis perlukan air, karbon dioksida, air, cahaya matahari. Okey, cahaya matahari dan juga klorofil. Okey, ini lupa nak tulis. Okey, kemudian respirasi sel hasilnya ialah karbon dioksida, air, tenaga, manakala fotosintesis yang dihasilkan oksigen dan glukosa. Okey, tengok ni sama kan? Sama tak dua ni? Okey, so ingat. Kalau respirasi sel kita perlukan, tapi dalam fotosintesis dua ni dihasilkan. Okey, kemudian respirasi sel sentiasa berlaku bila-bila masa. Okey, manakala fotosintesis boleh berlaku ketika ada cahaya sahaja. Kalau gelap, dia tidak boleh melakukan fotosintesis. Okey, kemudian part last sekali menerangkan perkaitan proses respirasi dengan fotosintesis. Okey, apa perkaitannya? Memang sangat berkait. Okey, cikgu bagi gambar rajah yang senang ni dulu. Okey, proses kita start dekat sini. Proses respirasi dilakukan oleh tadi manusia, haiwan, tumbuhan dan juga mikroorganisma. Bila kita buat respirasi, kita hasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini akan digunakan oleh tumbuhan hijau untuk melakukan fotosintesis. Dan kemudian fotosintesis hasilkan glukosa dan juga gasnya ialah gas oksigen. Gas oksigen ini kita gunakan kembali dalam respirasi. Jadi kamu boleh nampak dia seperti satu kitaran. Okey, yang ini gambar rajah ni pula dalam buku teks kamu. Okey, kita start daripada sini juga. Manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma, semuanya organisma menghasilkan karbon dioksida dan air semasa membuat respirasi sel. Tumbuhan pula gunakan karbon dioksida dan air semasa fotosintesis. Okey, ingat karbon dioksida, air. Okey, dia juga perlukan cahaya dan juga klorofil. Okey, kemudian lalui fotosintesis, tumbuhan hasilkan glukosa dan juga oksigen. Okey, oksigen ni tadi, gas oksigen ni tadi kita gunakan kembali oksigen dan glukosa untuk respirasi sel. Okey, sama. Ya, berkitar. Okey, so itu saja untuk bab 2. Kita dah habis dah. Okey, okey, kerja rumah. Okey, jadi praktis formatif. Okey, praktis formatif muka surat 67 nombor 1 dan 2 tu untuk tajuk hari ini iaitu respirasi dan juga fotosintesis. Okay, kemudian ada lagi praktis formatif tu dalam buku teks kamu muka surat 68 dan 69 keseluruhannya. Okay, itu untuk latihan untuk bab 2. Okey, jadi dengan itu sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.